Salam sejahtera dan selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam kelas Bahasa Melayu tahun 4 bersama dengan saya. Apa khabar hari ini? Saya berharap kamu semua berada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Hari ini saya akan mengajar berkenaan dengan tajuk Persekitaran Bersih Hidup Ceria. Okey, Persekitaran Bersih Hidup Ceria. Kita tengok slide yang pertama. Ini adalah gambar yang saya ambil dari sumber internet. Gambar ini kita nampak seorang kanak-kanak sedang mandi bersama-sama dengan timbunan sampah sarap. Dan keadaan ini seharusnya sememangnya tidak begitu sehat, terutamanya untuk pengguna yang menggunakan air itu sebagai kegunaan harian untuk mandi, untuk mencuci baju, membersihkan peralatan masakan, diguna untuk masakan, memang tidak begitu sesuai. Dan kita seharusnya bersyukur hidup di negara kita kerana sumber air kita terawat, bersih dan kita selamat untuk menggunakan untuk kegunaan seharian kita. Okey. Tengok, ini adalah keadaan persekitaran yang bersih. Kita yakin untuk menggunakan sumber air di kawasan ini bila kita tengok keadaan seperti ini, kerana ianya bersih, berbeza seperti keadaan dalam slide yang pertama ini. Apabila keadaannya bersih seperti ini, kita yakin untuk menggunakan sumber air ini kerana ianya bersih. Kita boleh guna untuk mandi dan sebagainya. Okey. Jadi tajuk kita hari ini ada berkaitan dengan inap desa. Apa itu inap desa? Okey, inap desa itu adalah kita sering dengar ianya dipanggil sebagai homestay, di mana sekumpulan ataupun sebuah keluarga akan bercuti menginap di sebuah rumah yang jauh dari kawasan perumahan kita ataupun kawasan tempat tinggal kita untuk kita keluar bercuti bersama dengan keluarga. Dalam homestay ini disediakan ruang tamu, bilik, dapur, tandas, dan keadaan itu semestinya persekitarannya bersih dan menceriakan kita. Ada lagi keunikan dan seperti ini. Ada homestay-homestay yang unik. Ada homestay-homestay yang dibina berdekatan dengan kawasan sungai ataupun tepi pantai. Ini menyebabkan ramai pengunjung untuk datang dan bercuti di kawasan tersebut dan mereka akan tinggal di inap desa ini. Okey. Ni. Tengok gambar ni pula. Ini industri inap desa jana pendapatan luar bandar. Kerana kita yang berada di bandar, kita akan keluar bandar, tinggal semalaman dekat sana dan kita akan menginap di inap desa ini untuk merasai keadaan yang berbeza seperti keadaan kita di bandar. Okey. Jadi saya harap awak semua sudah faham. Inap desa ini ianya berada dalam persekitaran yang bersih. Kita gembira untuk menginap di inap desa itu. Okey, dan kita akan lebih ceria. Kita tengok buku teks digital kita pula. Inap Desa Dahlia. Kita tengok di sana. Okey. Encik Husin dan keluarganya bercuti di Pahang. Di sana mereka menginap di sebuah inap desa. Okay, Encik Husin. Cantik sungguh inap desa ini. Ramai kawan ayah telah menginap di sini. Persekitarannya yang nyaman dan bersih sentiasa menjadi sebutan mereka. Susun atur dapurnya sangat kemas. Peralatan dapur disimpan di dalam kabinet bertutup. Hajar, habuk dan debu akan mudah melekat pada peralatan itu jika tidak tertutup. Jika tidak bertutup, ingat anak-anak, kita perlulah mengemas dan membersihkan inap desa ini sebelum keluar. Bakul sampah disediakan di semua ruang di dalam inap desa ini. Kawasan persekitaran inap desa ini tiada sampah atau daun kering yang bertaburan. Sekiranya terdapat sampah atau daun kering, pasti mengundang haiwan pembawa penyakit. Okey.
Saya ulas sedikit berkenaan dengan petikan ini. Petikan ini membincangkan dialog antara Encik Husin dan ahli keluarganya. Mereka kagum dan memuji inap desa ini. Kenapa mereka puji? Kerana persekitaran inap desa ini nyaman dan bersih. Kemudian Hajar kagum kerana susun atur dapur sangat kemas. Semua peralatan itu disimpan. Puan Nurul pula dinyatakan mengapa peralatan dapur itu disimpan di kabinet yang bertutup, supaya habu dan debuk tidak melekat pada peralatan itu. Puan Nurul juga menegaskan supaya anak-anak mereka perlu kemas dan membersihkan inap desa ini sebelum keluar. Hadif nyatakan setiap ruang di dalam inap desa ini ada bakul sampah. Dan Nazri kagum kerana inap desa ini tiada sampah atau daun kering yang bertaburan. Kerana dia takut kalau ada daun kering atau sampah, ianya mengundang penyakit yang membawa penyakit. Seperti apa? Tikus, lipas yang membawa penyakit ini. Ingat, tikus membawa penyakit leptospirosis ataupun kencing tikus. Okey. Sekarang ni kita nak tengok tugasan kamu pula. Tugasan kamu ialah menjawab menjawab soalan pemahaman dengan menggunakan ayat yang lengkap. Ada 5 soalan di sana. Saya ambil satu contoh. Apakah keistimewaan inap desa Dahlia? Ingat, kita perlu menjawab dengan menggunakan ayat yang lengkap. Keistimewaan inap desa Dahlia. Kita jawab macam tu lah. Keistimewaan inap desa Dahlia ialah persekitarannya yang nyaman, bersih dan susun atur dapurnya sangat kemas. Nombor 1 saya dah bagi. Sekarang nombor 2. Mengapakah peralatan dapur disimpan di dalam kabinet bertutup? Kita mulakan ayat. Peralatan dapur disimpan di dalam kabinet bertutup supaya cari dalam setiap dialog ini. Nombor 3. Mengapakah persekitaran yang kotor menjadi punca penyakit? Persekitaran yang kotor menjadi punca penyakit kerana apa? Siapa yang membawa penyakit itu? Haiwan apa? Sila jawab dan cari jawapan yang tepat. Soalan 4 ada elemen kebat di sana. Pada pendapat kamu. Kalau saya dah jelaskan sebelum ni. Kalau ada soalan pada pendapat kamu, kamu jawab pada pendapat saya. Apakah yang perlu kamu lakukan sebelum meninggalkan inap desa? Pada pendapat saya, sebelum meninggalkan inap desa, saya perlu apa? Pesanan mak dia tadi di sini ada. Nombor 5. Adakah bakul sampah sesuai diletakkan di semua ruang di dalam inap desa itu? Mengapa? Ini juga soalan kebat. Kalau kamu bersetuju, ya, nyatakan kenapa. Ya, saya bersetuju. Supaya pengunjung mudah untuk membuang sampah. Ataupun tidak, boleh? Saya tidak bersetuju. Kerana sepatutnya tong sampah hendaklah diletakkan di luar inap desa. Terpulang kepada jawapan kamu dan berikan sebab. 2 soalan di sana. Dia tanya adakah tadi, kemudian dia minta pencerahan. Dia tanya lagi mengapa. Sila jawab. Jangan buat terburu-buru. Baca betul-betul dan jawab dengan ayat yang lengkap. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih.